Kehadiran kita baru 44. Mana lagi 5 orang? Okey. So sekarang ni kalau awak tengok kepada kita punya ni. So alright. So sekarang ni kita akan tengok learning standard kita ada 4 untuk natural rubber ni. Cuba perhatikan kita ada 4 iaitu daripada bab ini awak boleh explain natural rubber. Okay, explain natural rubber dari segi name dia, dari segi structural formula dia, dan dari segi properties dia. Nah, lepas tu nanti balik sekolah awak boleh buat eksperimen coagulation of latex. Okay, so sekarang ni mungkin benda baru pada awak jumpa perkataan coagulation. Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai penggumpalan latex. Okay, lepas tu awak boleh explain vulcanization process using sulfur through an activity in eksperimen, dan awak kena study elasticity of vulcanized rubber and unvulcanized rubber through the experiment. Untuk hari ini insyaAllah kita akan cover 4.1, 4.2. Dah eksperimen ni kita akan picture lah. Okay, so cuba tengok dah. Alright. Tapi sebelum tu saya terlupa soal terlupa. Tolong baca doa soalan. Baca doa soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Cuba baca dalam buku teks ni. Kalau boleh awak baca semua. Saya sebut awak baca buku teks lah. Baca buku teks. Rubber and history. Rubber trees, or the scientific name Hevia brasiliensis, were brought to Malaysia in 1877 and have continued to be developed as an important commodity to be developed in our country until the present day. Sampai hari ni lah. Okay. Among Malaysia's major export are rubber glove, condoms and catheters. Okay, dah. Maksudnya banyak kegunaan dia lah yang kita buat daripada 70 tahun. Okay. Can you identify the homologous series for the monomers of natural rubber? Dia tubik balik perkataan. Okay, apa ni? Dia tubik balik perkataan. Okay. Homolog series. Okay. Cuba awak tengok dah. Homolog series. Monomer. Siapa dia ingat? What is the name of the monomer of natural rubber yang baru kita belajar minggu lepas? Name of the monomer. Siapa dia? Tak ingat tu. Ni. Isoprene. Dia akan jadi polyisoprene. Dah. Okey. Cuba awak tengok isoprene kita ni ada gapon. Ada gapo tu? Yang saya buat tu. Ada gapo tu? Ada double bond. Disebabkan dia ada double bond tu lah dia boleh buat additional polymerization. Okay. Sebab additional polymerization ini dia akan break down the double bond. Okay. For the bond. Okay. Continue. Bersambung antara satu sama lain. Joining together. Okay. Latex is a colloid and not a solution. Dia bukannya solution walaupun nampak macam cair, macam larutan, dia colloid. Okay. Rubber particle do not dissolve in water. Itu masuk di colloid. But disperse separately in water. Dia tak campur dengan air dan dia akan disperse macam ni, dia akan terasing. Okay, daripada air. Macam kita campur air. Dia tak akan bercampur lah.
Itu maksud dia colloid. Okay. Latex is a white fluid. Ada tak awak jumpa latex ni warna hijau? Tak ada kan? Okay, white fluid obtained from rubber trees when the tree bark is tapped. Bila kita tahu dia lah. Okay, natural rubber that is found in latex is a natural polymer known as polyisoprene. Okay, sekarang ni tugas awak kena tahu apa yang pertama sekali? Nama dia. Kena tahu structural formula dia. Dan kena tahu apa dia? Properties dia. Okay, dengan molek. Dalam buku catatan. Dah. Awak nak study ni kan? Dalam buku catatan. Apa yang perlu awak buat sekarang ni? Awak tulis tarikh hari ni. Okey. Awak tulis hari ni, tolong buat dah. Tolong buat. Okey. Dan awak tulis apa tajuk besar kita? Apa hari ni? Natural rubber. Hari ni berapa hari bulan? 13 hari bulan. Okey. 2021. Okey. Natural rubber. Buat nota ringkas dia. Okey, apa dia? Okey, natural rubber ni ataupun dipanggil sebagai latex. Apa dia monomer dia? Apa dia struktur dia? Lukis struktur dia. Apa dia polimer dia? Dan lukis dia punya struktur dia. Dah. So, nama dia apa? Struktur dia apa? Nama dia dan juga structural formula. Bila awak dah boleh tulis benda macam ni, maksudnya awak semua dah capai objektif kita. Apa dia? Awak can explain natural rubber ini dari segi name dia dan dari segi structural formula dia. Nah, okay. So, tengok lagi. Okay. Dah. So, ni. Ini dia punya polyisoprene. Okay, polyisoprene. Structural formula of rubber nama ini kita punya isoprene. Dah. Okay. Rubber particle cross section. Okay. Ni dalam ni. Lepas tu dia dilingkungi oleh satu membran, okay, protein membran di mana di sekitar membran itu ada charge negatif. Okay. Macam ni dah. Saya tunjuk pada awak semua. Okay. So. Boleh. Kan lagi apa? Alright, so monomer dia. Monomer. Apa nama monomer dia? Isoprene. Okay, so lukis dia punya isoprene dia. 1, 2, 3, 4. Kat sini ada CH3. Dan dia ada double bond. Okay. Kat sini ada double bond dan kat sini ada double bond. Okey, yang lain penuhkan dengan H. Okey. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4. Penuhkan dengan H. Isoprene. Okey. So berapa kali? N kali kat depan N dah. N kali tak muat, sorry. Tak muat pula dah. Okey, tak apa je Berapa kali N? N kali. So, dia akan dapat macam mana? Okey, so salah satu double bond itu akan putus. Dah. Salah tu double bond tu akan putus. Okey, gini. Macam dah supaya awak tak keliru. Supaya awak semua tak keliru dah. Okey. Saya letak
Okay. Dia punya double bond kat bawah. Ni kat bawah. Supaya awak tak keliru lah. Sini. Sini ada CH3. Sini ada H. Okay. So, macam ni lah. N. Dia membentuk suatu polimer yang dipanggil sebagai polyisoprene. Dia jadi macam mana? Dah. So sekarang ni cuba tengok dah. Dia akan putus. Dia punya double bond dia. Dia akan putus. Okey, putus tu macam mana sebenarnya? Tengok dah. Saya salin balik dah. Ada berapa C dia? 1, 2, 3, 4. Okey, dah. Okey. So bila dia putus, okey. Tengok dah, ini akan putus. Dah. So bila dia putus, tinggal satu. Kat atas ada H, tengok dah. Kat bawah ada H. Okey. So dia pergi mana? Dia pergi sini. Boleh faham? Sebelah dia ni dah ada satu kan? Okey. Dah ada satu. Okey. Jadi, hak ni gimana? Okey. Hak ni pergi sini. Dah. Ini ada lagi double bond. Dah. So, dia putus juga. Dia gimana? Dia pergi sini. So, lagi gimana? Dia pergi sini. So, hak ni dah. Dah. Lepas tu, sini ada apa sini bawah ni? CH3. Lepas tu, dia pergi dot ni kan? Dah. Okey. So, lepas tu, hujungnya ada apa? Ada H. Jadi, hak ni dia akan sambung. Buat kurungnya, sambung. Buat kurungnya, N. Kat belakang. Okey? Faham tak? Tinggal ni soal lagi ni. Sini ada H kat atas dia. Dah, okey. Tengok molek. Supaya awak lebih faham dah. Tengok dah. Saya buat kecil sikit lagi. Tengok dia punya isoprene. Kalau tak faham, tanya balik 1, 2, 3, 4. Dia ada H kat atas, dia ada H kat bawah. Saya buat kat bawah. Kenapa buat kat bawah? Supaya tak confuse, kita nak pergi sambung yang tepi dia. Dah? Okey. Lepas tu ada apa kat sini? Ada double bond. Ini molekul isoprene. Lepas tu sambung. Kat tepi dia ni ada H lagi. Lepas tu ada double bond. Kat sini ada. Dah. So ada H. Sini ada H. Okay. So dia ulang repetition ini sebanyak berapa kali? N kali. So apa akan jadi? Terbentuklah polyisoprene. Okay. So macam mana? Salin balik. Ada berapa dia punya rantaian C kita? Ada 4 kan? Okey, tu dia balik. 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Alright, so sekarang ni. Cuba awak lihat dah. Kita ada double bond kat sini. Ada double bond kat sini. Ingat, hak lain lukis seperti biasa. H, 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 CH3, H dan H. Okey. Sekarang ni saya kata double bond akan apa? Akan putus. So dia putuslah. Okey, saya nak putuskan dah. Ni putus ni. Okey. Berarti mana nak putus dah. Okey, putus. Dia gimana? Dia kita tepi Nisa. Okey, takkan awak confuse.
Bila putus, maksudnya dia jenis. Sorry. Bila putus, dia jenis putus. Faham tak ni? Okey, tapi dia pergi ke mana? Dia pergi sebelah sini satu. Dia pergi hak ni sebelah sini satu. Boleh? Dah. Biar dulu. Lepas tu, ada lagi dah berbual kan? Ini putus juga. Putus. Bila putus, dia jadi gimana? Jadi gini. Jadi gini. Tapi gimana? Hak ni main sini. Hak ni gimana? Dia ni. Okey, pergi sebelah sana. Okey, pergi sebelah sana. Okey, dah. So, saya potong dah hak tu dah. Jadi gitu dah. Okey, so hak ni dia pergi apa? Dia pergi sambung lah dengan hak sebelah dia pula. Hak main lagi. Sambung. Tutup lah dia ni. Tutup dia. Jadi and. Faham tak? Okey. Jadi bila sambung ni kan, sambunglah banyak kali dah. Si pak. Si pak. Si pak tu kan. Ini kan ada part 1, 2, 3 part tu kan. Tapi ada double bond. Hak lain semua single bond. Ada double bond. Dan seterusnya lah. Dah. Jadi, hak benda ni adalah rantai yang sangat panjang. Jadi, kita lukis dia macam ni. Dia panjang. Sorry. Okey, dia panjang dah. Dah. So, dia panjang. Okey, dan dia duduk ikut dia. Dia ikut dia. Lukis gitu ya. This is the polyisoprene. Dan ia dilingkungi oleh satu membran. Protein membrane. Bila sebut membran, dia sangat apa? Very apa? Nipis. Sangat-sangat nipis. Tengok dah. Di mana dekat sekitar membran ini ada charge negatif. Okey, ni semua lukis dalam buku dah. Nanti screenshot. Jadi, bila kita lukis balik, okey. Ada apa? Negatif. Ada negatif. So, apa jadi bila ada charge negatif? Dia akan apa? Dia akan repel each other. Dia akan menolak antara satu sama lain. So, sebab itulah, okey, latex ini dalam keadaan cecair. Selagi charge negatif ini tidak dineutralkan. Tidak dineutralkan. Dia akan stay dalam bentuk liquid of latex. Faham kan ni? So, inilah yang dikatakan dengan latex. Polyisoprene. Okey. Dah. So, kalau ikut nama UPAD, nama dia ni ialah awak tengok dah. Okey. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4. Bila 4, dia nama dia butin. Betul tak? Tetapi disebabkan dia butin ini adalah alkin, ada 2 kali alkin. 2 kali kan? Di C yang pertama dan C yang kedua, kita kena panggil dia C yang pertama dash C yang ketiga, okey, in. Tapi sebab in yang kedua, butadiene. Awak tengok buta dah.
Dan pada C yang kedua ni ada apa? Ada metil. So inilah nama IUPAC bagi monomer isoprene. Nah, 2-methyl but 1,3 diene. Di tu kenapa di? Di untuk dua. Okey dah. Okey. Faham dah? Alright. So, ini yang perlu awak faham tentang the molecule of natural rubber. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya. Okey, semua ni okey, tolong screenshot dah. Okey, ni screenshot. Ni screenshot, salin dalam buku awak punya catatan awak. Ni screenshot. Okey. Ni awak screenshot. Okey. Ni awak screenshot. Boleh? Yang ini ni awak boleh tulis kat sini. Ini adalah molecule of latex. Kat ini adalah membrane ataupun protein membrane. Kat sini adalah polyisoprene. Dah. Ini aku tulislah sini. Negative charge. Tolong screenshot dan tulis baik dalam buku catatan. Okay. So, cuba kita punya modul isi punya modul. Nampak? Alright. So, sekarang ni okay. Tengok ya. Sekarang ini naming structural formula and properties of natural rubber. Okay, yang pertama, number 1. Natural rubber is a natural. Nampak boleh nampak dengan jelas Is a natural polymer obtained from latex of rubber trees. Okay. The monomer of natural rubber is isoprene. Okay, natural polymer isoprene. Okay, so based on IUPAC nomenclature, isoprene is also known as 2-methyl but dash 1,3 dash diene. Okay, diene. Di itu dua dah. Diene. In tu adalah alkene. Kenapa alkene? Sebab ada double bond. Okay, so ni. Inilah yang saya tulis tadi. Diagram 4.8 shows the structural formula of natural rubber. Okay, cuba perhatikan. Ini satu. Okay. Ini satu. Oh, alah, terbit dah. Ini satu. Dan ini lagi satu. Dia lukis dua aja. Dah. So, saya lukis tadi. Okay. Inilah bentuk dia. Dia akan terus sambung. Sambung lagi. Sambung lagi. Dah, boleh? Alright. So, sekarang tengok lagi. An isoprene molecule consists 2 carbon-carbon double bond. Ini awak tahu dah kan? Ada dua Therefore, isoprene molecule undergo addition polymerization to form polyisoprene. Okey, sekarang ni lukis dia punya monomer dia yang ini. Saya dah tunjuk tadi. Okey, lukis molek. Jangan salah.
Okey, dah siap beritahu ya? Dah siap beritahu. Okey, dah siap dah? Okey. Dah, sir. Kalau ada masalah, tanya dah. Jangan malu nak tanya. Awak jangan malu nak tanya. Jangan segan. Jangan ada perasaan malu. Aku tanya lah mungkin awak kata aku tak pandai. Biarlah tak pandai learning. Sok pentingnya tu biar result esok boleh A belakang. Nah, Sir, ya. CH tu boleh tak mana-mana je ke? Atas tak kira lah kan saya dah kata dah cerita lagi kan. Bila C tu mesti ada 4 dia punya ikatan kan. So nak letak bawah ke, atas ke, kiri ke, kanan ke, asalkan bila letak. Janji C yang terikat dengan CH2 itu, CH3 itu adalah ada 4 ikatan dia. Macam tadi, saya tunjuk tadi, duduk mana duduk bawah tak apalah. Okey, ada lagi soalan? Adakah saya menjawab soalan awak, Nik Zairi? Yes, sir. Alright tengok lagi dah. Kita tengok lagi. Okey. So, nak masuk pada kita punya properties of natural rubber. Ada ke pupuk kelas awak ni yang tak kena pupuk getah? Ada ke? Wapuk sir, wapuk. Kalau ada ke? Kalau saya ngajar dalam kelas dulu, saya hambat tu kelas tu. Oh ya, sangat teh. Siapa dia tak kena ni? Gopo. Siapa dia? Gopo. Kau siapa tak sebut ni? Awak sebut apa ni, Izzah? Wapuk sir. Apa? Kenapa tak dengar? Wapuk. Pokok getah panggil wapuk. Pokok getah orang panggil wapuk. Sir. Kata, sir. Ngutik puk. Pokok celi. Orang panggil puk kau getah. Puk tu Sir. kan? Sir. Bahasa Kelantan. Kata, Ngutik sir. puk. Gini. Awak tak cukup ilmu tu. Dia kata kutip puk tu dia merujuk kepada getah hok dah kerah. Getah yang telah coagulate dia panggil puk. Ngutip puk. Awak panggil. Nah, ni. Sorry. Tukar. Okey, dia panggil ngutip puk. Maksudnya dia rujuk kepada getah yang kerah, bukan pokok puk. Orang panggil pokok puk. Puk getah ni. Saya tak ada dengar orang panggil pokok puk. Serius kau saya dia panggil gitu. Pokok puk. Tak sir, tak. sir. Okey. Dia rujuk kepada god tu kan. Apa nama? Buah sir. Buah. Buah bukan buah getah ni kan. Getah kerah. Alright lah. So, apa dia punya sifat-sifat dia? Okay. So, soft. Ni benda biasa ni. Soft. Okay. Elastic. Does not conduct electricity. Sensitive toward acid. Okay. Cannot withstand with heat. Easily oxidized by oxygen. Sebab tu busuk mau dia. Sebab dia protein tu. In the air due to the presence of carbon-carbon double bond. Okay, boleh Alright, so kita pergi kepada coagulation of latex. Okay, kita nak sambung lagi ni. Tadi awak masuk lambat sangat. Okay, sebelum tu tengok dulu dia punya uses of natural rubber. Okay, tu lah. Buat mattress, buat rubber hose, rubber band, tires, shoe sole, glove, okay, balloons, okay. So, buat boleh. Saling je. Okay.
Okay, dah siap belum? Dah. Dah je. Dah. Okay, kita nak pergi sikit lagi dah. Okay. So, kita nak pergi kepada latex coagulation. Bagaimana awak sebelum jadi pok getah tu kan, kalau mati dia kan mestilah tulis tubik dia punya susu getah kan. Macam mana boleh jadi pok getah tu? Itu maksud saya dah. Dan kita panggil sebagai latex coagulation. Okay. Coagulation. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai penggumpalan latex. Okey, penggumpalan latex. Macam mana dia boleh jadi beku gitu? Okey, ingat dah, kita tak panggil istilah beku, kita panggil coagulate. Menggumpal. Okey, menggumpal. Alright, so sekarang ni dah cerita tadi. Activity 4.D, discuss the following question in pairs and write down the answers in your notebook. What is the U-pack name for the monomer of natural rubber? Explain the characteristic of rubber particle that prevent rubber from coagulating. Rubber gloves are among the products made from natural rubber. Explain the characteristic of natural rubber that enable rubber glove to be produced. Okay. So awak dah saya nak aktiviti 4 ni tak buat, tapi saya nak awak buat semua hak saya kata buat dalam buku catatan tadi. Okay, dah? Alright, so sekarang ni cuba kita tengok coagulation of latex. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai apa dia? Adik sebut apa? Penggumpalan. Yes, penggumpalan latex. Double G dah. Penggumpalan latex. Okey. Tak nampak. Saya guna warna merah dah. Penggumpalan latex. Okey. Number 1, A. Latex is collected in a liquid form for processing, or it can be left to coagulate and to be collected a day after it was tapered. Maksudnya, dia boleh terus kumpul yang susu getah itu, ataupun dia biarkan sehari supaya dia jadi pok. Awak sebut pok tu kan? Dia biarkan sehari. Okay, dibiarkan sehari untuk menjadi pok. Biasanya dia ni orang guna potok orang biar sehari lah kan. 2 pok. Okay, tengok kau curi tak. Alright, number 2. The collection of latex in a liquid form should be done quickly. Kena kutip dengan cepat. Because once exposed to the air for a few hours, the latex will start coagulate and turn solid. Kalau kita biar lama-lama dalam berapa jam dia akan jadi pepejal dah. Okay, dia akan menggumpal, become solid. What causes latex to coagulate? Kenapa dia jadi gitu tu? And in what way can latex be prevented from coagulating? Kenapa jadi gitu? Dan macam mana kita nak elakkan daripada jadi gitu? Itu maksud dia dah. Okay, itu maksud soalan tu. Okay dah. Cuba awak tengok sini. Dah. Ini eksperimen yang kita buat dalam makmal lah. Okay, siapa yang ada getah kat rumah dia tu, nanti buka soalan boleh bawa dah. Bawa latex tu. Okay dah. So, ni. Cuba kamu tengok betul-betul dah. Okay. 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 So, saya tengok kat sini. Nampak Okay, tengok step number 1. Step number 1 tu. Perhatikan dia. Ini yang saya lukis tadi ni. Faham Okay. Saya tanya balik. Ini apa dia ni? Ni apa dia ni? Yang negatif tu? Negatif? Charge.
Apa yang bulat hitam ni? Protein membrane. Protein membrane. Okey, yang dekat tengah tu apa dia? Ni apa dia? Polyisoprene. Polyisoprene ataupun the molecule of latex. Nah. Okey. So sekarang ni yang pertama, kenapa dia menggumpal kan? Okay. The negatively charged protein membrane causes rubber particles to repel each other. Negatif dengan negatif. Dia akan apa? Dia akan menolak, repel each other. Okay. Tiba-tiba ada hydrogen ion form acid neutralize the negatively charged protein. Tiba-tiba ada acid masuk dari dia ni. Saya nak tanya awak, where does acid is comes from? Macam mana acid tu datang? Boleh duduk dalam latex hot cair tadi. Dah, macam mana? Siapa ada idea? Siapa ada idea? Cepat. Macam mana tiba-tiba? Latex tak di molek-molek je cair. Lepas tu ada asid. Mana asid tu? Cepatlah. Siapa ada idea? Sania. Puteri Sania. Apa idea awak? Macam mana H plus tu? Udara tu. Partikel. Yelah, main mana? Main mana? Udara? Sir. Dari udara? Okey. Sana kan dari udara. Maksudnya ada asid yang berterbang dari udara lah masuk dalam tu. Gitu. Itu maksud awak kat sana. Orang lain? Orang lain. Haikal, apa awak rasa? Main mana asid tu? Main mana asid tu? Hujan asid? Ke main mana? Tak ada idea dia siap awak dia. Dekat kertas tu kau sir. Tiba-tiba ada asid tu. Main mana asid tu? Siapa dia ni? Raja Afiq lah. Dia dari bakteria ada kat udara. Okey, bakteria udara. Amir Asin nak sebut ke mana ni? Amir Asin. Dia sir. Tadi. Alright, so betul lah tu. Kita kena ingat dekat kita punya environment. Bakteria ada di mana-mana. Tambahan pula, in addition, latex tadi ada apa? Ada protein. Bakteria, dia nampak protein, gigi lalu lah duduknya. Dalam mulut kita, kalau tak masuk gigi, apa yang ada? Bakteria ada kan? Dah, faham ni? So, sekarang ni, bakteria udara, dekat mana-mana, dia hidup lah dalam latex tu. Bila bakteria ada dalam latex, bakteria buat respirasi. Apa dia masuk respirasi tu? Tak kira lah dia bernafas ke, dia beranak ke, dia berkumuh ke, bakteria kan? It's an microorganism tak? So dia akan release, dia akan produce acid. Acid itu dia panggil acid lactic. Okay, lactic acid from bacteria. Kita tulis H plus sajalah. Sebab acid ini H plus. H plus membawa apa? Membawa positive charge. Apa jadi kepada membrane tadi bila ada positive charge? Ni, apa jadi ni? Neutral lah. Faham tak? Dia neutral. Okay. Bila dia neutral, ada lagi tak repel each other? Tak ada. Bila sudah tidak ada tolak menolak, dia akan jadi gerak sikit, berlanggar lah kan? Bila berlanggar, dia pecah membrane tu. Biologi, membrane ni sangat apa?
Dah nak nipis. Very thin. Bila dia berlanggar, dia pecah. Bila pecah tadi, dia punya polyisoprene jumpa sini. Dia gopah habis. Maksudnya dia akan coagulate. Faham tak? Saya ulang dah. Hydrogen ion from acid. And when I ask you, where does acid comes from? Acid comes from the bacteria in the environment. Okay. Neutralize the negatively charged protein membrane. Bila dia neutralize, apa jadi? Rubber particle collide. Collide dalam bahasa apa dia? Berlanggar. With one another that cause the protein membrane to break. Okay, and rubber polymers combine with one another that cause latex to coagulate. Dah. Tajuk ni dan semua ni mesti ada dalam buku catatan. Boleh? Mesti dalam buku. Hanya salin balik, lukis balik daripada buku teks. Okay, so kita tengok dah. Ni dah. Okay. Acid. Okay, sekarang ni. Kalau kita tak nak guna bakteria, maksudnya kita kena guna secara semula jadi. Awak pernah dengar ke awak kata cuka getah. Cuka getah ni maksudnya dia kumpul getah tadi yang dalam bentuk cair dan dia ditambah cuka getah dalam tu. Cuka getah ni ialah methanoic acid. Is a methanoic acid ataupun ethanoic acid pun boleh guna juga. Teruslah sebab bila sebut cuka, bila sebut acid ada H+. Dia terus coagulate. Kenapa coagulate? Sebab hydrogen ion from the acid ni itulah sama dengan konsep kat atas. Tapi cepatlah. Sama dengan konsep yang ini. Tapi apa? Tapi cepat. Kenapa cepat? Sebab acid ini banyak H+. Kalau bakteria ambil masa 4-5 nejen. Kalau acid terus jadi serta-merta. Alright, so point yang pertama. Tengok dah. Acid can coagulate the latex by neutralizing the negatively charged proton membrane. Coagulation can take place aiding a weak acid. Contohnya methanoic acid. Into the latex. Or it can occur naturally. Tapi beza dia kalau kita tambah acid cepat, kalau kita let to occur naturally, dia akan jadi lambat. Okay. So, bacteria in the air. Sebab tu saya suruh baca dulu sebelum saya ajar. Barulah awak tahu bila saya tanya. Bacteria memang in the air. The latex and secrete lactic acid which eventually causes the latex to coagulate. Dah. Okay. Tengok dah. Ni. Okay. Ni orang tak panggil puk getah ni. Apa yang apa ni? Ni apa yang apa ni? Saya pun tengok panggil apa ni puk getah ni. Ni cup lamp rubber. Ini puk getah. Ini block rubber. Okey, bongkah getah. Ini apa yang getah apa Apa panggil getah scrap. Aku jumpa kata dia. Apa panggil getah scrap. Dah. Various way latex is processed before taken to the factory for the further processing. Tapi kalau nak buat glove, tadi glove kan sebut kan, glove ke nak buat kondom ke, dia kena pergi atas yang cecair. Kalau tak jadi. Dah. Okay, right. So balik semula kepada kita punya yang tadi. Okay. Ni dah. Alright. So sekejap ya. Okay, kita isi sikit dah. Okay, number 1. Okay. A rubber particles is made up of many long chain rubber molecule enclosed by a layer of protein membrane. Saya sudah sebut ada banyak kali. The protein membrane is negatively charged. Okay. Number 2, the negatively charged rubber particle repel each other. Thus, the rubber particle cannot come closer for combining and coagulating. Number 3, when acid is added. Kalau saya tanya acid datang dari mana? Dua keadaan. From the environment
acid comes from the bacteria in the environment. Yang kedua, acid is a weak acid that added into the latex. Hydrogen ion present in the acid has positive charge that able to neutralize the negative charge on the surface of protein membrane of the rubber particle. Okay? Boleh? Okay. So, when the negative charge on the surface of the protein membrane neutralized, rubber particle becomes closer and collide against one another. Okay. Ingat saya suruh lukis tadi. Lukis ni Ini cerita dia. Okay. Okay. Ini cerita dia dah. Macam mana dia boleh menggumpal. Okay. Number 6, in natural setting, latex able to coagulate on its own. Dia boleh menggumpal dengan sendirinya without adding of acid. Macam mana? Such situation take place when latex is left in the air for a longer period. Berjam-jam lah. The act of bacteria from the air on the protein in the membranes will produce acid. So acid can coagulate latex. Tapi yang ini, okay, long period of time. Lambat lah sebab bergantung kepada bakteria. Okay, boleh Okay, sambung sekejap je lah. Dah tadi kita tambah acid, dia akan menggumpal. Tak nak bagi menggumpal, tambah alkali lah. Sebab alkali ada apa? OH minus. Dah. Hydroxide ion. Coagulation of latex can be prevented by adding any alkali seperti ammonia. Kita guna ammonia. Dah. Kita tak guna yang lain. Ingat dah, walaupun alkali, kita hanya guna ammonia sahaja. NH3. That will act as anticoagulant. Dia akan menjadi penggumpal. Okay. In ammonia solution, there is a negatively charged hydroxide ion. Jadi, kalaulah ada bakteria dekat udara tu, apa yang terjadi? Hydroxide ion daripada alkali tadi akan neutralize acid yang dihasilkan oleh bakteria. Dah, kita biar, kalau kita biar, dia akan jadi tergumpal because of existence of bacteria in the air. Tapi kita letak awal-awal ammonia. Bakteria mari, ammonia neutralize. Bakteria mari, ammonia neutralize. So, if the negative charge of surface of the protein membrane of rubber particle is maintained, latex coagulation not be able to take place. Jadi dia tak akan menggumpal. Okay, dia tak akan menggumpal. Latex prevention. Okay, latex is also need a liquid to produce specific product. Maksudnya latex ni pun kita kena gunanya dalam bentuk liquid. Seperti nak buat apa ni? Nak buat glove. Okay, nak buat apa ni? Nak buat sarung tangan. Okay. Alkaline solution such as ammonia added to latex to ensure coagulation does not take place. Dah. Alkaline solution consists hydrogen ion, neutralize acid from the bacteria. So, protein membrane remain negative. Okay. So, rubber particle will continue repel when they draw near one another. So, they repel sama dan latex does not coagulate. Okay. Dah. So, gini. Okay, dah. So, untuk mudah pada awak, Untuk mudah pada awak. Okay. Di sini dah. Saya nak ajar awak dah. Bentar dah. Macam mana kita nak buat nota dia ni supaya awak lebih faham dah. Okay. Okay. Ni kita buat dah. Ni kita buat dah. Sekejap ya. Okay. Okay dah. Sekejap dah. Okay ni.
Ini no tahu dah. Okay. So, jangan tulis gini. Jangan tulis gini. Nah. So, tulis gini. Number 1. Okay, number 1. Ammonia is added. Dah. Number 2. Ammonia contain hydroxide ion. Number 3. Hydroxide ion neutralize H plus ion produced by bacteria. Dah. Okay. Rubber particles remain negatively charged. Okay. Repel each other. Number name, latex does not coagulate. Tu cerita dia. Nampak tak mudah ke buat ayat gini so? Nampak tak? Okay, so tolong screenshot dan tolong ada dalam buku catatan. Okay. Boleh. Ada soalan ke? Kita nak start kat sini. Ani masa ke apa ni? BM. Yelah, rehat ke? Apa rehat masa ke apa? BM. Dah? Okay. So ada persoalan nak tanya? Okay, kalau boleh masa rehat ni kan, awak tu buat buku catatan. Saya rasa tak sampai pun 15 minit. Awak siap lalu. Dah. Kalau awak tak saya lukis hak tu awak ambil print lah tapak. Dah, saya tak kisah. Tapi awak pun tahulah dah. Print tapak awak lukis lah, jangan tapak buku tab. Tak lukis tu dah. Tapi lukis lah mental tu. Boleh? Okey, ada apa soalan nak tanya? Ada, sir. Okey, kalau tak ada kita stop dulu.